Pelakon Ashraf Muslim menangis rindukan anak isteri dan tak dapat berpuasa bersama. Penyanyi legenda Izam EYE terkena angin ahmar, kini hilang punca pendapatan. Pelakon Halimah terpaksa pecah tabung demi kelangsungan hidup bersama keluarga. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Pelakon Ashraf Muslim menangis rindukan anak isteri dan tak dapat berpuasa bersama. Pelakon Ashraf Muslim tak dapat menyembunyikan rasa sayu apabila memikirkan nasibnya mungkin perlu menjalani ibadah puasa di wad Hospital Sungai Buloh selepas disahkan positif COVID-19. Dia berdoa semoga Ramadan yang bakal disambut mendapat keajaiban. Melihatkan keadaan, mungkin saya akan berpuasa di sini. Tak mengapalah sebab masih ramai dan ada pesakit masuk. Memang tak sunyi pun. Kini saya tak nampak dah soal sakit, tapi fikir nak puasa di sini macam mana. Alhamdulillah saya okey dan semakin baik. Di posting IG-nya, Ashraf dilihat mengalirkan air mata apabila terkenangkan anak dan isteri dan tak dapat berpuasa bersama. Alhamdulillah. Selesai sudah surah Yasin yang kita bacakan untuk kita semua dan juga untuk rakan-rakan kita dan juga untuk mereka yang di luar sana yang ada juga macam kita ni, bukan di Malaysia saja, di Indonesia, di dunia sekali pun, supaya Allah angkatkan penyakit ini sejauh-jauh mungkin. Allah berikan penyakit ini, wabak ini datang ke kita untuk dia ingat pada dia, untuk kita ingat pada dia. Walaupun ini satu dugaan, satu musibah, tapi sebenarnya ini memberikan hikmah kepada kita di sini. Sebab tu kita dipilih kat sini. Allah sayang kita, dia nak tunjuk sesuatu untuk mengubah mata masyarakat, untuk mengubah sesuatu perkara dalam hidup kita. Mungkin dulu kita ni jahat, mungkin dulu kita ni tak baik, mungkin dulu kita ni seleka, kita jarang solat, lambat solat, jarang baca Quran. Tapi disebabkan musibah ni, dugaan yang Allah berikan bagi saya dan kita semua di sini, kita kena bersyukur kepada Allah SWT yang membuatkan kita lebih dekat dengan dia. Mungkin dulu kita tak baik dengan family kita, mungkin dulu kita jarang bercakap dengan orang, mungkin dulu kita sombong, mungkin dulu kita rasa kita pentingkan diri sendiri. Tapi bila berlaku ni, kita menjadikan diri kita lebih rendah, lebih hamba, ego kita akan turun dan kita tahu sejauh mana kuasa Allah SWT. Kita nak sombong sejauh mana, kita nak penting diri kita sejauh mana, sebab Allah tu lagi, He is everything, segala-galanya daripada dia. Sakit, suka, semuanya datang daripada dia. So ingat kawan-kawan semua yang kat dalam ni juga, kita muhasabah diri balik, tingkatkan amalan kita, perbanyakkan doa, dan saya harapkan kita doalah untuk diri kita yang ahli keluarga kita sentiasa seperti mana yang kita baca tadi kan. Setiap apa doa yang kita lakukan, setiap apa kebaikan kita buat, Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan dengar doa kita. Dia pun malu kalau kita tak ada doa, dia tak kabulkan doa kita. Jadi daripada kita, usaha kita terhadap Allah tu, jaga akhlak kita, jaga iman kita, insya-Allah. InsyaAllah Allah akan lebih memberikan nikmat yang lebih hebat dari itu. Ya. Allah, sedih sebenarnya. Saya sedih sebenarnya sebab inilah satu perkara yang tak pernah berlaku dalam hidup. Saya rasa semua orang sama kan. So ini satu tamparan yang besar bagi kita, supaya kita sedar balik. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita, dekat balik diri kepada Allah, jaga solat, dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah Allah akan bagi banyak lagi benda lebih kelebihan. Jangan takut, jangan segan dengan Tuhan, sebab Allah ni sentiasa bersama-sama kita. Aduh ya Allah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Saya sudah konferensian membaca surah Yasin dan bersama-sama dengan pesakit-pesakit kat sini. Sedih lagi. Tak tahu nak cakap macam mana sekarang ni. Sudah nak tarawih. So siapa yang kat rumah tu solatlah baik-baik.
Allah tarik nikmat lah, tak lepas sembahyang tarawih dekat masjid. Saya pula Allah tak bagi keluarga sekarang ni, semua dekat rumah masing-masing. Dan saya bersama-sama rakan-rakan kat sini. Kat sini semuanya, rakan-rakan kat sini semua ada keluarga. Dan semuanya mengharapkan untuk pulang bersamakan ada keluarga, tapi macam mana kan. So saya doakan semua yang akan alami dan juga seluruh pesakit-pesakit COVID, seluruh rakyat Malaysia, dan juga terutama sekali frontliners, doktor-doktor, all the nurses, polis, askar, NGO pada uniform yang selalu membantu kami, yang selalu membantu rakyat ni dalam membendung COVID dan juga pesakit-pesakit. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Jangan menyerahkanlah. Right? Assalamualaikum semua. Bye. Penyanyi legenda Izam EYE terkena angin ahma, kini hilang punca pendapatan. Selepas terkena angin ahma pada Jun tahun lalu, bekas penyanyi kumpulan EYE iaitu Izam mengakui kehidupannya semakin sukar disebabkan terputus punca pendapatan. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Dia sangat memerlukan bantuan makanan, keperluan dan perbelanjaan untuk rawatan serta ubat-ubatan. Bagaimanapun, Izam meluahkan rasa syukur kerana mendapat sumbangan daripada banyak pihak seperti penyanyi Nash Left-Handed. Sebelum ini adalah income daripada show dan perniagaan minyak wangi. Kini pendapatan saya memang dah tak ada sejak kena angin ahma Jun tahun lalu. Sewa nak kena bayar, anak saya ada 7 nak kena tanggung. Memang pening kepala memikirkannya. Saya pun dah 3 bulan terpaksa berhenti buat rawatan. Duit simpanan saya pun hampir nak habis sebab banyak guna beli keperluan. Jadi saya memang memerlukan sumbangan daripada semua. Tapi saya bersyukur ada yang memberi bantuan. Sebenarnya ramai tak tahu keadaan saya sebab tak heboh kepada umum. Izam mempunyai 2 isteri iaitu Hayati dan Rosmawati serta dikurniakan 7 anak. Dalam pada itu, Izam memberitahu biarpun keadaannya semakin beransur pulih dan tak lagi memerlukan wheelchair, namun ianya masih terbatas. Kalau sebelum ini saya hanya tidur saja, tapi kini dah boleh berjalan. Cuma kaki kanan dan tangan saya tak kuat. Saya tak nak layan sakit, saya kena cuba kuat. Dah lebih 5 atau 6 bulan, masih belum baik. Pelakon Halimah terpaksa pecah tabung demi kelangsungan hidup bersama keluarga. Dengan upah sebagai pelakon pembantu yang tak banyak dan offer kerja pernah bertandang 3-4 bulan sekali, Halimah Naim buntu apabila PKP dikuatkuasakan. Dalam tempoh PKP pernah sekali suami yang bekerja sebagai pemandu teksi sekadar membawa pulang RM15. Usaha wanita berusia 61 tahun yang pernah membintangi lebih 100 drama ini menambah pendapatan tambahan dengan menjual nasi lemak juga terhenti akibat PKP. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Faham PKP perlu dipatuhi. Halimah terpaksa menggunakan duit simpanan yang tidak banyak bagi keperluan 6 ahli keluarga lain iaitu suami, 3 anak dan 2 cucu. Halimah mengaku terputus punca pendapatan sejak PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Dia sepatutnya terbabit dengan syuting sebuah iklan pada bulan ini namun ditangguhkan. Kerajaan sediakan bantuan prihatin dapatlah ringankan sedikit beban. Tetapi dengan bantuan itu, berapa lama mampu bertahan? Jadi wang itu saya gunakan dengan berhemah dan mengelak membazir. Halimah bersyukur Persatuan Seniman dan Pendakwah Ustaz Syekh Muhammad menunjukkan keprihatinan mereka menghulur bantuan keperluan asas. Saya pernah digugurkan daripada mendapat bantuan hanya disebabkan kami berstatus pelakon pembantu. Halimah berkata ketika memulakan kerjaya dalam bidang lakonan, dia hanya mendapat RM50. Selepas 15 tahun, payment tetap sama. Kebanyakan penerbit bagi tahu mereka tiada bajet. Dia juga berkata dia terpaksa tebalkan muka bertanya kepada produksi watak yang sesuai, biarpun sekadar tempelan. Namun jawapan selalu menghampakan. Kebanyakannya pelakon muda yang lebih dipilih. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.